Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila ashabihi wa ila tabi'in wa ila tabi'ut tabi'in wa ila al-ulama wal nuqaba wal nujaba wa ila awliya'is salihin وإلى آبائنا وأمهاتنا وإلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى شيخنا الإمام أبو الحسن الأشعري وخصوصا إلى الإمام أبو منصور الماتوريدي بسير الفاتحة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمدا المختار وآله أطهار وأصحابه الأغيار عدد نعم الله وإفضاله. فقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Ashabul fadilah, para alim ulama, para asatizah yang saya muliakan, tuan pengurusi barisan jawatan kuasa surau Jumaat Raudah sampai bulan 12 ni kena sebut tu, insya-Allah moga berkekalan ke naik masjid ke bantu. Amin. Allahu akbar. Seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa kita doa hujan ni. Mungkin turun bawah tak adalah hujan, dia kena hujan. Tak ada kan. Saya lah daripada luar ada hujan. Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma sayyiban nafi'an. Pendek je, 3 je. Allahumma sayyiban nafi'an. Mereka yang berdoakan perkara ini, maka manfaat yang banyak dapat pada dia lah. Itu kita dah syarahkan panjang kan. Dan banyaklah antara pantang larang dia tidak boleh mengajuk suara kata kan. Ni kita dah sebut dah riwayat hadis baginda Nabi SAW. Termasuklah perkataan yang mengatakan suara macam katak pun sama juga. Itu pun tak boleh. Sebab suara katak ni pada pendengaran kita tak sedap lah. Pada dia sedap. Itu pertama. Yang kedua, di sisi Allah dia berzikir. Kalau kita melihat di dalam kitab-kitab para ulama terdahulu, pernah diriwayatkan bahawa katak ini mereka berzikir kepada Allah dengan Subhanal Malikil Quddus. Tu bacaan dia, Subhanal Malikil Quddus. Bunyi au tu lah. Tapi sebenarnya zikir mereka Subhanal Malikil Quddus. Antara haiwan yang memohon rahmat untuk manusia, katakanlah. Dan saya dah bicara tu panjang tu bab tu. Dan pertama lagi sekali kita kena syukur pada Allah Subhanahu wa taala juga
Allah masih pilih kita untuk duduk dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang besar. Semoga dengan duduknya kita di dalam rumah Allah begini, Allah dapat himpunkan kita bersama dengan baginda Nabi SAW besok di Yaumul Mahsyar. Sebab apa? Mereka yang berkumpulnya kita ini, inilah resam, inilah adat, inilah silsilah ilmiah yang diwariskan daripada Rasulullah. Rasulullah duduk dengan para sahabat dalam apa? Dalam majlis ilmu, majlis zikrullah. Kemudian sahabat membawa kepada tabi'in, tabi'in membawa kepada tabi'ut tabi'in, sampailah kepada kita. Maka silsilah duduknya bertalaqi, yakni kita menggunakan kitab, maka para ulama sebut silsilah inilah akan bersambung sehingga ke yaumil qiyamah. Dan silsilah inilah, sanad rantaian inilah akan bersambung besok di akhirat. Kita akan nampak nur daripada silsilah ini, daripada guru-guru kita. Bagaimana saya duduk dengan guru saya dulu, guru saya duduk dengan guru dulu, sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan resam yang paling hebat di dalam ilmuwan Islam adalah apabila kita bertemu, bertentang mata di antara guru dan murid. Dapat? Jelas semua? Ni mujahadah ni, nak duduk pun mujahadah. Masya Allah, Masya Allah. Tak semua orang dapat ni. Tak percaya, tengoklah. Tengok ni baru awal lagi, tengok nanti. Dia awal-awal ni mula kurang ni, biasa. Para ulama sebut sebab pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pilihan ni kita kena sebut diri kita, jangan sebut kat orang. Ni orang tak pilih dia lah, ni tu tak datang. Jangan sebut kat orang, sebut kat diri kita. Kalau kita tak dapat hadir, kena sebut. Bukan dalam majlis ni saja, mana-mana majlis ilmu. Dapat semua insya-Allah. Habis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Amin. Ila an qala. Kuat, harap dan Allah dengar. Betapa ramainya di suasana lumayan ni. Malaikat yang duduk bersama dengan kita. Pernah diceritakan tentang amin ini. Waalaikumsalam warahmatullahi taala. Sewaktu majlis Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu taala, ada satu anak murid dia terlintas dalam hati. Terlintas dalam hati. Syekh Abdul Qadir sebut bahawa yang duduk di dalam majlis ilmu ni malaikat. Yang duduk dalam majlis ilmu ni malaikat. Maka mereka sentiasa mengaminkan doa yang orang yang duduk di dalam majlis ilmu ni. Maksudnya diniatkan di dalam hati itu doa. Sebab tu duduk dalam majlis ilmu, jangan kosong doa dengan Allah. Sampai saja bagaimana sesuatu benda yang mengusik jiwa kita, menyebabkan hati kita runtuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, patah hati kita. Dan riwayat hadis Nabi sebut Allah bersama dengan orang yang patah hati dia. Maksudnya memutuskan rasa harap itu pada makhluk. Terputus, patah hati lah tu. Kemudian mendatangkan harapnya pada Allah. Waktu itu Allah mendengar doa dia, lebih-lebih lagi dalam majlis ilmu. Maka diaminkan oleh para malaikat. Maka anak murid ini terdetik dalam hati dia. Dia kata, siapa yang duduk dalam majlis Syekh Abdul Qadir ni? Siapa yang duduk dalam majlis Syekh Abdul Qadir ni? Yang dia mengatakan apa? Malaikat ni mendoakan. Lalu dalam riwayat kata guru kami, bila didetikkan sahaja Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau kita lihat duduk dalam majlis ulama ni, kebanyakan dalam majlis dia sentiasa ada doa. Sentiasa ada doa. Doakan untuk makmum, dia akan doa. Jadi bila duduk macam Zahir pada awal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dia bukan tu ramai orang datang majlis dia, tak. Awal-awal dia sikit juga, 2-3 orang tak datang. Maka kata guru kami, bila anak murid yang awal ni terdetik dalam hati dia, betul ke malaikat ni datang? Maka di akhir majlis itu, bila Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mendoakan, maka didengari amin malaikat tu. Dalam riwayat mengatakan hampir 2 jam anak murid dia pingsan. Maka saya tak naklah kat sini jadi macam tu. Tu awliya lah, tu waliullah, saya tak ada lah macam tu. Maka diaminkan oleh malaikat itu,
dizahirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tanya, ustaz boleh zahir ke suara malaikat? Bolehlah, dia makhluk. Kalau Allah nak zahirkan dia, boleh. Seperti mana para sahabat dizahirkan malaikat di dalam perang Badar, memakai serban hitam. Betul? Ustaz Zainal kita ada ni kat sana, boleh tunjukkan tiang Badar itu di mana, mana tempat-tempat bersejarah di sana, mana malaikat yang turun, semua diceritakan oleh para a'immah, para ulama kita. Maka Allah sengaja tutup benda ini, Allah tak tunjuk pada kita. Betapa ramainya malaikat yang duduk dalam majlis ini sehingga mereka ini menimpa sehingga ke langit Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya Allah nak besok Allah akan tunjuk kita di yaumil mahsyar. Jangan risau, jangan risau benda ni. Allah akan tunjuk satu-satu, jangan risau. Zarrah, para ulama sebut setiap amal yang kamu buat, setiap itu juga akan dipamerkan oleh Allah. Walaupun kebaikan dia sedikit, dan pembuktian juga Allah akan datangkan. Dapat? Jangan risau. Ustaz, sempat ke? Waktu akhirat dengan dunia tak sama. Tak sama. Sempat Allah akan tunjuk. Boleh semua insya-Allah? Habis. Nak cerita amin tadi je tu, nak cerita amin je. Masya-Allah. Kita sambung ke surat 43, betul? 43. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, kita sebelum ini kita dah bahas tentang doanya mereka yang hidup terhadap orang mati, betul? Sampai ataupun tidak? Sampai. Kalau kita melihat di dalam kitab-kitab Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, ada orang mendakwa Al-Imam Syafi'i kata tak sampai. Saya tanya balik, dia mengaji dengan Imam Syafi'i ke? Dia tahu ni. Walaupun dalam kalam itu, sebab Imam Syafi'i punya kalam dalam, antara ulama yang sangat tinggi mantiknya. Mantik dia apa? Ilmu balaghah sangat tinggi. Mereka yang memahami, antara ulama yang memahami kalam Imam Syafi'i, tak semua. Antara ulama yang dianugerahkan untuk memahami kalam Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um ataupun kitab Ar-Risalah. Pernah dengar kitab Risalah? Kitab Risalah ni sebenarnya surat Imam Syafi'i jadi kitab. Orang dulu tulis surat jadi kitab zaman kita. Kita tak tahulah kalau tulis surat jadi apa kan. Orang dulu tulis surat jadi kitab. Imam Ghazali tulis surat Ya Ayyuhal Walad, yang dinamakan oleh para ulama, tulis surat jadi kitab juga, kitab tasawuf kepada anak murid. Imam Syafi'i tulis kitab Risalah. Para ulama sebut surat itu untuk menjawab bagaimana cara anak murid dia nak mengeluarkan hukum daripada Al-Quran dan Sunnah. Maka itu kitab induk kalau dalam bidang usulul fiqh. Jadi tak semua orang boleh baca kitab ni. Maksud saya ni boleh baca, boleh faham kalam dia, sebab tinggi kalam Imam Syafi'i. Maka antara ulama yang memahami adalah Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita boleh rujuk dalam kitab Majmu', Syarah Muhazzab dan sebagainya lah, kitab Imam Nawawi. Maka Imam Nawawi antara ulama yang berjaya mengumpulkan keseluruhan, boleh kata seluruh pandangan imam-imam di dalam madhab Syafi'i di dalam kitab dia, kitab Minhaj dan sebagainya lah. Para ulama sebut, Imam Nawawi sebut sampai bacaan doa dan sampai bacaan Al-Quran kepada mayyit, yakni mereka yang meninggal dunia. Soal anak confirm sampai, tidak ada khilaf, tidak ada perbezaan pandangan, confirm sampai. Hadis sahih, walidun salihun yad'ulah, anak soleh yad'ulah, fi'il mudhari' yang sentiasa mendoakan. Para ulama sebut walaupun dia doa sekali pun diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat? Kita habiskan bab tu dulu. Begitu pula perenggan yang kedua, paragraf kedua, perenggan kedua. Begitu pula setiap selesai solat 5 waktu, agar tidak henti-hentinya mendoakan kedua orang tua atau keluarga yang telah meninggal dunia. Siapa yang mendoakan ni anak lah.
Kata Syekh Zakaria Al-Kandahlawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Fadail Sadaqah, adanya anak murid, adanya anak yang pada awalnya hidup ibu bapa dia soleh, anak yang taat, akan tetapi selepas meninggalnya mereka menjadi anak yang derhaka. Sebab apa? Antara dia apa? Tidak menyampaikan doa kepada ibu bapa. Kena ingat, talian kita dengan ibu bapa, lebih-lebih lagi anak lelaki, tidak akan putus hingga ke akhirat. Takkan putus. Anak perempuan putus Ustaz? Tak putus, sambung juga. Cuma dia ada kena lalu satu lagi jalan. Apa dia? Jalannya suami. Dapat? Ketaatan kepada suami itu adalah ketaatan dia kepada ibu bapa. Dapat? Saya pernah ceritakan sihir betul yang ulama letakkan. Bagaimana nak menjadikan anak kita taat? Kalau ibu tanya, bagaimana anak nak taat pada ibu? Ibu kena taat pada suami dia, yakni bapa dia. Bapa pula tengok isteri tak taat pada dia. Kenapa isteri tak taat pada dia? Dia kena semak, mesti dia tak taat pada mak dia. Macam tu talian dia. Dapat? Anak kalau tak taat pada mak, sebab apa? Para ulama sebut sebab mak tak taat pada suami dia. Dapat? Isteri pula tak taat pada suami sebab apa? Isteri tak taat pada suami sebab apa? Sebab suami tak taat pada mak dia. Talian dia macam tu. Dapat? Jelas? Ini para ulama sebut. Sebab tu talian, kalau kita kata talian, kata Syekh Zakaria Al-Kandahlawi di dalam kitab Fadailus Sadaqah, kadang-kadang di akhir hidup ataupun selepas meninggalnya ibu dan bapa itu, ada kalanya anak itu juga menjadi derhaka. Sebab apa? Tidak menjalin, pertama, tidak menjalinkan doa terhadap kedua ibu bapa dia. Dia habis kat situ je. Khidmat dia biasa sampai 60-70 tahun hidup ibu bapa dia, habis kat situ. Sebenarnya talian itu sehingga hari kiamat. Kita kena ingat, doanya kita pada mak ayah kita, talian itu juga anak akan buat pada kita. Benda itu Allah akan datangkan. Benda itu Allah akan datangkan. Wallahi akan datang. Bahkan Nabi sebut, antara doa yang tidak ada hijab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, 3 jenis doa, betul? Antara dia apa? Doa seorang ibu. Doa seorang ibu yang anak dia dahaka pada dia, tidak ada hijab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat? Maka para ulama sebut, bukan saja talian di atas muka bumi, maka talian juga di alam barzakh. Seorang anak juga kena ada talian dengan ibu bapa dia. Sebab tu ziarah kubur ini para ulama dah muafakat daripada dulu lagi. Cuma menjadi resam, kebiasaan adat orang Melayu ini, dia ziarah pada pagi raya. Pagi raya ni bukan wajib. Saya sepanjang saya duduk kat sini dan saya tanya tok-tok guru dulu, tak pernah ada fatwa mufti-mufti tanah Melayu ni kata wajib 1 Syawal pergi ziarah kubur mak ayah. Tak ada. Tapi kerana mengenangkan, walaupun hari raya itu hari kegembiraan, para ulama sebut, tetap kegembiraan itu juga kita raikan bersama dengan kedua ibu bapa kita. Dengan apa kegembiraan tadi diraikan? Dengan mendoakan kedua ibu bapa kita walaupun mereka telah meninggal dunia. Saya jaranglah tengok tiba sampai meraung-raung pula. Pagi raya je meraung kat kubur. Mana ada, jarang. Paling kuat pun kumpul anak beranak doa sama-sama kat situ. Sekurang-kurangnya anak cucu ni kenal mana kubur atuk dia. Betul? Mana kubur bapa atuk dia. Manakala pandangan yang kata tidak boleh tu macam mana pula? Ziarah kubur bila saja boleh. Betul? Dulu Nabi sebut dilarang. Bahkan selepas itu Nabi hazafkan, nasahkan hukum itu. Maksudnya luputkan hukum itu, mengatakan selepas ini boleh ziarah kubur. Itu riwayat lah. Kalau kita nak baca tu bahas tu lagi panjang. Tapi nak bahagikan bahawa boleh sebab ada talian kita dengan kedua ibu bapa. Dapat? Dan kata Syekh Zakaria, ada yang anak-anak yang menderhakai kedua ibu bapa dia di dunia, tak sempat dia taat kepada kedua ibu bapa dia. Akan tapi selepas daripada kematian kedua ibu bapa dia, dia menjadi anak yang taat. Boleh pula Ustaz? Boleh. Dengan syarat apa? Dia sentiasa mendoakan kedua ibu bapa dia. Tetap juga Allah pilih.
Allah tetap mengambil amalan itu juga, sebab Allah Maha Rahim. Dapat? Dan yang kedua, kata Syekh Zakaria, bukan sahaja dia mendoakan, bahkan dia menjalinkan hubungan dengan mereka yang baik terhadap kedua ibu bapa dia, kawan-kawan ibu bapa dia, adik-beradik ibu bapa dia. Bukan putus saja talian, putus semua, tak. Ada lagi tanggungjawab kita apa dia? Dengan orang rakan taulan ataupun saudara mara yang rapat dengan kedua ibu bapa kita. Itu juga menjadi ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang menghasilkan pahala kepada kedua ibu bapa. Dapat? Satu riwayat di dalam kitab Ihya Ulumuddin, juga di dalam Muqasyafatul Qulub lil Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Kenapa saya suka petik Imam Ghazali? Sebab dia Imam Al-Qalb, dia imam bagi hati. Imam Ghazali, Masya Allah, sebutan dia satu demi satu kalau mengaji talaki, Masya Allah, dia menegur betul hati kita ni. Imam Ghazali riwayat di zaman Nabi Musa alaihi salam. Mungkin sebagian pernah dengar riwayat ni. Nabi Musa pernah tanya Allah. Kita tahu Nabi Musa alaihi salam ni kan kalimullah, betul? Boleh berkata-kata dengan Allah. Kita dah mengaji dah. Nabi Musa alaihi salam mendengar perkataan Allah Subhanahu wa taala dengan bila kaifiyah, dengan tidak ada cara. Maka bagaimana cara dia, Ustaz? Wallahu a'lam. Itu jawapan pertama. Jawapan kedua, para ulama sebut hanya Nabi Musa saja yang faham perkataan itu. Bahasa Arab, Ustaz? Tidak. Bukan dengan lughah, dengan bahasa, bukan dengan huruf, bukan dengan bunyi, tak ada. Itu laisa kamitslihi syai'. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa tanya kepada Allah, wahai Allah, siapa peneman aku dalam syurga? Teman Nabi Musa AS. Nabi Musa siapa? Nabi Musa ulul azmi minar rusul. Daripada 124,000 para nabi dipilih 313. Dari riwayat 314, 315 yang menjadi rasul, betul. Di antara 313 ini dipilih 25 rasul saja yang menjadi kewajipan umat akhir zaman untuk tahu. Dan di antara 25 dipilih 5 saja. Antara 5 ini siapa? Nabi Musa AS. Dan dalam riwayat mengatakan Nabi Musa juga adalah Nabi yang paling banyak Allah sebut di dalam Al-Quran. Cerita dia, Nabi Musa AS. Dengar betul-betul kisah. Nabi Musa AS satu hari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertanya pada Allah, wahai Allah, siapa peneman aku dalam syurga? Ni Nabi Musa ni tanya ni. Bukan wali, Nabi, Rasul pula. Allah kata, wahai Musa, peneman kamu ada kat muka bumi. Kata guru kami Nabi Musa ingat peneman dia atas langit. Malaikat ke siapa, tak. Peneman kamu ada. Dan peneman kamu dari syurga di zaman kamu juga. Bukan zaman lain, zaman kamu juga. Maka ditanya oleh Nabi Musa AS. Di dalam riwayat, siapa dia? Maka ditanya oleh Allah, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, kamu pergilah sekian-sekian tempat, kamu pergi sekian-sekian tempat, sekian-sekian kampung dan sekian-sekian rumah, kamu bertemu dengan fulan bin fulan ini. Ustaz, nama dia siapa? Tidak disebut dalam riwayat. Boleh? Dalam riwayat mengatakan ketika itu Nabi Musa AS berjalan. Dalam menempuh perjalanan tadi sampai di tempat itu, melihat daripada jauh. Mana melihat tempat sampai kampung tadi, Allah dah sebut nama tempatnya begini-begini. Sampai tempat tadi cari rumah pula. Sehingga dalam riwayat kata guru kami, hampir kepada 40 hari pencarian Nabi Musa AS. Lama nak cari. Nak cari kawan dia. Bila sampai saja Nabi Musa AS berhadapan dengan rumah peneman Nabi Musa AS di dalam syurga Allah nanti, maka para ulama sebut di dalam riwayat itu Nabi Musa melihat daripada pintu rumah. Daripada pintu rumah. Saya nak sebut pintu rumah adalah aurat bagi rumah. Itu kena jaga. Sebab tu para ulama sebut sebaik-baiknya dia hadapan rumah ni kena ada tabir. Kena ada tabir. Tu orang dulu kadang-kadang letak tabir. Langsir dia tu dia boleh tarik. Jangan nampak direct dalam rumah, ada aurat rumah.
Saya sampai. Maka Nabi Musa AS ketika itu melihat di dalam rumah. Sebab apa? Orang ni tadi bawa keluar. Dia keluar daripada rumah, dia masuk rumah. Keluar daripada rumah, masuk rumah. Ulang alik. Sebab apa? Dan bila melihat 2-3 kali ulang aliknya Nabi Musa AS, orang ni tadi di hadapan rumah, dan Musa melihat di dalam rumah tadi pemuda ataupun orang lelaki ini tadi membawa 2 ekor khinzir. Dua ekor khinzir. Boleh baca dah ni, betul? 2 ekor khinzir. Dan kata guru kami sewaktu membaca Ihya kitab ini, pemuda ini tadi mandikan dia. Keluar yang pertama sidai tuala. Tulah dia masuk tu. Lap dan pakaikan pakaian pada khinzir ini. Macam mana pakaian dia? Wallahu alam, saya pun tak tengok. Tak pernah tengok lagi, tapi sebut dari riwayat begitu. Maka dilayan khinzir ini seperti orang yang begitu utama kepada pemuda ini. Maka Nabi Musa AS, dan saya nak sebut khinzir juga pada zaman Nabi Musa tak boleh makan. Bukan zaman ni je, zaman Musa dulu pun sama. Banyaklah tu, banyak riwayat kalau kita nak sebut. Maka para ulama sebut ketika itu, dan Musa melihat daripada jauh. Dan Musa melihat daripada jauh, maka didatangilah rumah tadi. Sifat Nabi Musa ini, dia suka berterus terang. Itu sifat Nabi Musa. Sebab Nabi Musa bila jumpa Rasulullah SAW waktu Isra' wal Mi'raj, tua terang, umat kamu tak boleh semayang 50 waktu. Betul tak? Nabi Musa kata, memang betul, 5 waktu pun tak boleh. Memang betul pun. Kalau 50 waktu, Masya Allah, Bilal dengan Imam saya tak tahu berapa orang lah. Itu tak tahulah. Gaji pun tak tahu berapa dah tu. Allowance yang kena letak tu 50 waktu sehari azan. Dalam kajian para ulama mungkin beberapa minit selang saja. Tapi kerana perkataannya Nabi Musa AS, Allah ruksahkan pada kita, mudahkan bagi kita. Tinggal 5. Itu pun payah. Betul? Payah. Betul. Betul tak percaya balik tengok cermin. Tanya sendiri, betul tak 5 waktu ni payah? Betul. Ketika itu Nabi Musa melihat daripada jauh. Maka Nabi Musa AS datang di rumah itu. Kerana sifat Nabi Musa ni suka betul terang. Maka bertanya Nabi Musa AS pada pemuda ini, wahai pemuda, kenapa kamu buat perkara ini? Maksud buat perkara ini faham tak sebab? Sebab melayani khinzir. Kamu bagi makan, kamu mandikan, kamu siapkan dia. Kenapa kamu buat macam ni? Maka dijawab oleh pemuda ini kepada Nabi Musa AS, wahai Musa, wahai Nabiullah, sesungguhnya kedua khinzir ini adalah kedua ibu bapa aku. Kedua ibu bapa aku. Mereka ini telah disumpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dosa mereka yang lampau. Dapat? Dosa mereka yang lampau. Maka di antara dia dengan Allah, itu dia dengan Allah. Maksud dia, kalau dia melakukan dosa, maka dosa itu dia dengan Allah. Maka di antara aku dengan dia, dengan kedua ibu bapa aku, tidak ada perantara. Maksud dia tidak ada masalah. Itu dia dengan Allah, dia dengan Allah. Aku dengan dia, tetap tanggungjawab aku dengan dia. Dapat? Sebab itu para ulama sebut, bagaimanapun derhakanya ibu bapa kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap wajib kita kena taati mereka. Selagi mana mereka memerintahkan kita bertepatan dengan syarak. Kalau tidak bertepatan dengan syarak, itu pun ada-ada. Tidak boleh kamu terus herdik mereka, maki hamun, tak boleh. Qaulan karima, Allah sebut dalam Quran, kena sebut dengan perkataan yang mulia. Maka para ulama sebut ketika itu Nabi Musa AS bertanya kepada pemuda ini, berapa lama kamu khidmat pada kedua ibu bapa kamu ni? Dalam riwayat mengatakan, hampir kata guru kami 70 tahun. 70 tahun. Lama ni ustaz. Yelah, zaman Nabi Musa umur 300 tahun muda lagi. Betul? Umur 300 tahun. Ni buat masuk.
Dua-dua ibu, ibu masuk. Para ulama sebut 70 tahun dia khidmat kepada kedua ibu bapa dia dengan tidak ada apa-apa alasan. Kadang-kadang kita, para ulama sebut, kerana beberapa perkara yang mak ayah kita buat pada kita, ataupun mak ayah kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kadang-kadang kita menjadikan ia alasan untuk kita tidak taat kepada mereka. Ini salah kalau dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kan para ulama sebut, walaupun kedua ibu bapa kamu ni kufar. Kufar, faham kufar? Kafir, bahasa mudah kufar, samalah tu. Non-Muslim, non-Muslim yang kufar, para ulama sebut tetap ketaatan kamu kena pada mereka. Jelas? Maka Nabi Musa AS dalam riwayat, selepas melihat saja pemuda ini berpatah balik keluar daripada kawasan tadi, bertanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Allah, betul ke pemuda ni peneman aku dalam syurga nanti? Apa jawab Allah Subhanahu wa ta'ala? Wahai Musa, dia bukan sahaja peneman kamu dalam syurga, bahkan dia juga peneman kamu di setiap mana tempat kamu pergi. Dia juga peneman kamu besok. Kerana amalan apa? Khidmat kepada kedua ibu bapa dia. Allahu Akbar. Maka jangan merasakan khidmat pada kedua ibu bapa ini bukan ibadat, bahkan dia sangat ibadat yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat? Dan khidmat ibadat ini kita kena faham, kena susun dia. Bukan khidmat pada sudut material saja, melengkapkan kehidupan, keperluan hidup dia saja. Bukan tu saja. Para ulama sebut bahkan yang paling diutamakan dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala apa dia? Mendoakan kedua ibu bapa itu sendiri. Berapa ramai yang lafaz nama mak ayah dia dalam doa? Ustaz kena lafaz? Ya. Para ulama sebut seafdal doa sebut nama bin. Bin siapa doa? Nama bapa saya Ghazali contoh. Ghazali kan? Oh, nama Imam Ghazali kat saya. Ghazali. Ghazali ramai. Ramai Ghazali. Allah tak tahu. Tak. Tanda kamu nak khususkan doa tu. Sungguhnya kamu nak doa terhadap kedua ibu bapa kamu. Bukan lepas waktu tahlil ila hadratin Nabi wa ila khususan ila almarhum saja. Si fulan bin si fulan, si fulana binti fulan, tak. Ketika doa pun waktu hidup, dan hidup mereka pun waktu mereka hidup lagi, doa dengan nama. Kalau dalam hidup dia pun kita kena doa dengan nama, apalagi para ulama sebut untuk khidmat dalam sudut zahiriah. Maksud dia berkhidmat pada mereka ini dengan cara yang terbaik. Dapat? Banyak riwayat pasal mak ayah ni mesti cerita, kan jadi macam sedih pula nanti riwayat macam-macam riwayat ni pasal mak ayah. Tapi nak begitu apa, antara khidmat kita dan ibadat yang sangat dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kedua ibu bapa. Sebab tu kalam para ulama, layanilah kedua ibu bapa kamu dengan termulia, maka rezeki kamu seperti para raja-raja. Layanan kamu terhadap kedua ibu bapa kamu termulia, layanan kamu paling mulia terhadap kedua ibu bapa kamu, maka rezeki kamu seperti para raja-raja. Benda dah dibuktikan, banyak riwayat. Paling kuat yang kita selalu dengar siapa? Riwayat di zaman Nabi. Siapa? Ingat lagi sahabat, bukan sahabat tabi'in, hidup zaman Nabi tapi tak sempat jumpa Nabi sebab khidmat mak dia. Siapa? Cari nantilah. Siapa? Uwais Al-Qarni. Betul? Uwais Al-Qarni. Walaupun tidak berhadapan dengan Nabi SAW, dalam riwayat yang kuat Nabi sebut nama dia di depan Kaabah. Dan Nabi pesan pada siapa untuk bertemu dengan Uwais? Sayyidina siapa? Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Apa? Allahu Akbar. Dan saya ringkaskan kisah itu. Apa pesan Nabi terhadap Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali?
Apa pesan Nabi? Nabi pesan pada Sayyidina Umar dan Ali untuk apa? Untuk minta doa Uwais Al-Qarni. Dapat? Cerita dia panjangnya, bukan cerita tu je. Sehinggalah dia telah dimuliakan. Uwais ni seorang yang sangat tawaduk. Sehingga Umar ketika itu hendak memberikan keseluruhan harta Baitul Mal kepada Uwais waktu itu. Maaf, bukan harta Baitul Mal, harta milik Umar ketika itu yang menjadi Amirul Mukminin pada zaman dia. Ini dalam riwayat. Tapi ditolak oleh Uwais Al-Qarni. Sebab apa? Sebab cukup apa yang Allah Ta'ala dah beri pada dia. Dia tak nak khidmat dia terhadap kedua ibu bapa dibalas hanya di dunia sahaja. Nak pahala itu di akhirat. Nabi tak pernah jumpa dia. Dia pun tak pernah jumpa Nabi berdepan. Tapi Nabi sebut nama dia. Nabi sebut nama dia. Sehingga dalam riwayat waktu Uwais bukan tak usia jumpa Nabi. Dalam riwayat Uwais pernah datang ke Mekah, ke Madinatul Munawwarah beberapa kali. Sehingga dalam riwayat mengatakan bila sampainya Uwais, Nabi balik daripada satu peperangan, Nabi boleh tahu Uwais datang waktu itu. Nabi tahu Uwais datang daripada mana? Sebab malaikat Jibril alaihissalam beritahu pada Rasulullah. Maksud dia apa? Kisah Uwais ini juga disebut oleh Jibril alaihissalam. Sebab apa? Khidmat ibu dia. Dalam ni tuan-tuan boleh insya-Allah dengan tinggal. Habis cukup. 9 dah insya-Allah. Sikit lagi. Kemudian baru 2 baris ni. Atau dengan mengirimkan pahala bacaan suratul Fatihah untuk mereka, yakni membaca Al-Quran untuk dihadiahkan kepada kedua ibu bapa kita. Boleh? Itu biasa dalam resam kita. Habis. Berkaitan dengan siksa kubur, adakah dalil dalam Al-Quran dan hadis yang menerangkan tentang siksa kubur? Keyakinan tentang adanya siksa kubur ini telah dijelaskan dalam hadis yang sahih berikut ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yad'u. Kalau kita terjemah kana yad'u, sesungguhnya selalu berdoa. Yad'u, selalu berdoa. Cuma di bawah tu. Allahumma inni. Boleh ikut saya? Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabr. Itu kalau waqaf qabr. Kalau kita wasalkan ke azabil qabr, apa? Wa azabin nar. Rotaban nar. Wa fitnatil mahya. Wa fitnatil mahya wal mamat. Wa min syarri Masihid Dajjal. Rawahul Bukhari wa Muslim. Riwayat daripada Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis sahih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa. Kata Abu Hurairah, Nabi selalu berdoa. Apa doa Nabi? Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Maksud dia apa? Nabi membenarkan ataupun mengiyakan adanya siksa kubur. Bahkan dalam riwayat yang banyaklah tentang kehadiran ataupun adanya siksa kubur. Ada orang kata, Ustaz, siksa kubur tak ada Ustaz, kita adanya kelahiran semula. Ini bukan tuan-tuan. Ini fahaman lain ni. Kelahiran semula tu benda lain. Kita tak lahir semula, jangan risau. Tak lahir semula. Ada orang faham bila jahat dia jadi kelahiran semula, dia jadi binatang, jadi pokok. Tak. Pokok-pokok lah, binatang-binatang lah, kita-kita lah. Kenapa tiba-tiba nak jadi tu pula? Tak ada Hanya orang baik saja Ustaz yang boleh jadi orang balik. Tak ada. Tak ada macam tu Para ulama sebut Nabi berdoa yang pertama untuk berlindung daripada siksa kubur. Saya nak tanya, Nabi disiksa kubur tak? Disiksa di dalam kubur tak? Agak-agak tak, ya agak memang tak. Tapi Nabi selalu doa.
Nabi yang maksum, yang dijaga oleh Allah daripada dosa, terpelihara daripada dosa, dipelihara oleh Allah daripada dosa, pun doa daripada siksa kubur. Cuba semak ini, kita doa lindung dari siksa kubur berapa kali? Ke malam ni baru tahu. Baru tahu Nabi sebut. Yang kedua, Nabi sebut apa? Berlindung daripada apa? Seksa api neraka. Betul? Kemudian ujian dalam kehidupan dan kematian. Wa fitnatil mahya wal mamat. Ada riwayat juga letak hamzah di situ, mahya wal mamat. Ada hamzah kat situ, boleh letak kat situ. Maksud dia apa? Ujian kita. Fitnah ni ujian lah, bukan fitnah tu. Ada orang faham fitnah bukan. Fitnah ni ujian kehidupan dan kematian. Maksud dia bila dalam kehidupan juga berlindung ujian-ujian yang tak mampu kita hadap, dan juga ujian kematian lagi besar, dan juga berlindung daripada syarri Masih Dajjal, kejahatan Al-Masih Dajjal. Dapat? Doa ini disebut di dalam kitab Munyatul Musalli karangan Syekh Daud Al-Fatani, Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Cuma di dalam doa saya sebut Syekh Daud sebut doa ini sunat dibaca selepas daripada habis tahiyat akhir. Dapat? Fil alamin innaka hamidun majid. Maka doa dengan doa ni, Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabr wa azabil nar wa fitnatil mahya wal mamat wa min syarri masihid dajjal. Dapat? Nabi doa hari ini juga pernah diriwayatkan. Nabi doa di dalam riwayat adalah doa Nabi ini di dalam mana? Di dalam tahiyat. Cuma panjang. Syekh tambah lagi di riwayat yang lain. Nabi doa, Allahumma ighfirli ma qadamtu wa ma akhartu wa ma asartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni anta muqaddimu wa anta muakhiru la ilaha illa anta Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabr wa 'adzabil nar wa fitnatil mahya wal mamat wa min syarri al-masihid dajjal ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Itu doa Nabi. Panjang ni ustaz, cukuplah ni. Doa ni pendek kan? Doa dalam tahiyat. Tambah akhir zaman ni kena doa. Dapat? Nak baca kahfi pun pening juga tu. Jumaat nak baca, ya Allah, punya busy kan. Tengah hari dah pergi makan, dah makan pula, pergi masjid dah tutup pula. Dia marah pula jawatan kuasa masjid, tutup pagar masjid. Dah kawan lambat, nak buat macam mana? Kan bagi masuk banyak kan, nanti kan payah pula kat dalam tu tak jaga. Dah kena saman 1000. Makan awal-awal, kemudian cepat-cepat masuk dalam masjid. Dapat? Saya dah pesan dah, pukul 12 tengah hari itu, 12.30 sejam sebelum pada zuhur, jangan galakkan kita duduk kat luar. Dapat? Lebih-lebih lagi mereka yang mengaji ni jangan duduk kat luar. Kalau boleh tak ada urusan, jangan duduk kat luar. Waktu itu waktu penyakit. Ustaz tak hilang sakit. Ustaz mengaji ilmu rawatan. Wa idza batashtum jabbarin. 70 kali baca dia. Tiup tepuk tak jadi-jadi. Memanglah waktu tak jaga. Macam makan ubat apa nama darah tinggi, ubat kencing manis, hari-hari minum susutin. Bukan susutin tu minum. Macam mana? Maka para ulama sebut samalah kita. Waktu tengah hari itu adalah waktu penyakit. Jangan keluar. Dapat? Dalam riwayat yang sahih saya dah sebut di Masjid Najih, Tazkirah Jumaat. Perempuan tak ada lah. Sini pun saya pernah sebut dulu kan, bahawa waktu itu memang Allah panaskan bumi ini untuk keluarkan penyakit waktu tu. Kita pula pergi duduk cantik je Isaac Winston. Tarik asap-asap sekali dengan angin-angin penyakit tu.
Maka para ulama sebut tak mustahil penyakit orang dulu akan datang pada kita. Macam mana wabak sekarang ini, antara puncanya juga kerana apa? Tidak menjaga waktu kita. Sebab tu kena jaga waktu kita. Boleh? Tu Zuhur lah seronok nak keluar kan. Biasalah syaitan kan. Waktu tu dia keluar tunjuk tanduk dia. Dapat jelas? Banyak duduk di tempat yang berteduh kalau boleh. Dan saya galakkan kalau dalam ilmu mujarabat al-islamiyah, yakni di dalam ilmu rawatan Islam, tidak boleh juga kita berteduh di antara dua keadaan ataupun dua pertemuan, yakni di antara redup dan juga panas. Tak boleh duduk sekali. Maksud dia tak boleh duduk tengah-tengah tu, tak boleh. Kepala kena redup, kaki pula terus paruh badan kena panas, tak boleh. Itu boleh terkena stroke rihul ahmar. Ini buat ada kajian stroke haba. Syekh Fakhruddin Ar-Razi dah tulis dah dulu, zaman dulu dah tulis dah. Tapi tak adalah nama stroke haba. Dalam kitab tu tak adalah stroke haba. Zaman ni ada stroke haba. Sama je, stroke ni apa? Rihul ahmar. Angin panas, angin merah. Dapat? Antara punca mudah terkena stroke ni apa? Tidak menjaga waktu itu. Kalau duduk separuh-separuh pun kena, apa lagi duduk terus? Kena panas. Dapat? Duduk separuh-separuh pun tu hadis Nabi. Nabi melarang kita duduk di dua pertemuan, di antara redup dan juga panas. Tak boleh duduk. Kalau boleh duduk terus dekat tempat kawasan redup. Dapat? Waktu cahaya memancar, tak boleh terlampau panas. Dapat? Itu yang disarankan oleh baginda Nabi SAW. Wallahu a'lam. Cukuplah. Maka doa ini saya harap lepas ini kita boleh hafalkan doa ini. Pendek je. Pendek kan? Pendek, tak panjang pun. Baca doa ini setiap kali selepas daripada tahiyat. Boleh? Ustaz, kalau pakai kertas letak boleh Ustaz? Boleh. Kalau nak letak lupa sangat, beli whiteboard besar-besar ni. Letak kat depan rumah tu, depan bilik tu letak. Tulis besar-besar kat situ. Habis semayang tengok kejap. Tak hilang lah. Tak batas semayang, jangan risau. Untuk berlatih. Tapi semayang sunat lah. Dapat jelas semua insya-Allah. Wallahu a'lam. Ada soalan? Jelas kan semua insya-Allah? Senyap ya semua. Baik orang SL ni. Cerita je bab ni habis. Ada soalan tak ada Wallahu a'lam. Tu saya boleh say insya-Allah. Semoga apa kita dengar pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan. Ingat, sebelum mengamalkan apa-apa amalan yang diijazahkan oleh guru-guru kita, bukan saya, guru-guru kita yang lain, ataupun apa-apa ilmu, sebelum kita nak mengamalkan, banyak doa dengan Allah dulu. Ya Allah, beri kekuatan amal. Sebab Nabi ajar pada siapa? Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Saya pernah baca riwayat athar sahabat, Sayyidina Mu'adz ni antara orang yang Allah Ta'ala beri karamah pada dia pada dalam hidup lagi. Satu hari dia pernah naik kuda, dalam riwayat kata guru kami, di hadapan dia ada bukit. Ketika itu dalam riwayat, untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana nak melepasi bukit tu? Tak buat terowong bawah tu, nak naik payah. Tahu bukit kat Mekah macam mana? Bukan ada pokok macam kita, batu-bata tu nak naik tu. Masya Allah. Bagaimana dalam riwayat kata guru kami, tangan kanan Mu'adz bin Jabal ini kerana doanya baginda Nabi SAW, ini berkat tabaruk ataupun barakahnya berkat baginda Nabi, mengalihkan sebahagian daripada bukit. Sebahagian daripada bukit. Yang meriwayatkan ini adalah Almarhum Tunggu Haji Idris bin Ibrahim, antara guru saya dalam bidang rawatan, yang sempat mengambil dengan Tunggu Mu'alim, Tunggu Haji Wahid. Sumayudah Mu'alim Haji Wahid sempat mengambil dengan Tok Kenali. Maka sanad cerita itu juga sampai. Maka sempat dia mengalihkan sebahagian. Mu'adz bin Jabal pun Nabi riwayatkan dalam riwayat, ajarkan doa kepada Mu'adz, jangan tinggal doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Allahumma ini, ya Allah tolong aku, ya Allah tolong aku. Apa dia nak tolong aku ni? Ala zikrika, untuk mengingati engkau, tu ingat apa saja berkat amalan-amalan yang ada. Tu ingat pertama, a'inni ala zikrika wa syukrika, dan mensyukuri setiap apa yang dah dapat, dan wa husni ibadati, untuk memperbaiki ibadah aku kepada engkau. Dapat? Doa ini Nabi ajar dan Nabi sendiri amalkan doa ini. Apatah lagi kita sebelum nak amal doa-doa, maka digalakkan oleh Syekh Husni Genting hafizahullah taala. Juga diriwayatkan, saya dapat hadis ni musalsal daripada dua guru kita yang mulia, almarhum Syekh Husni dengan Syekh Nuruddin. Syekh Nuruddin galakkan sebelum daripada ilahi anta rabbana subhanallah, itu baca dulu Allahumma inni, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ilahi anta rabbana subhanallah. Bawa mula tasbih Fatimah itu. Kalau tak mampu, doa lah dalam doa-doa selepas solat fardu. Kita boleh insya-Allah. Semoga Allah beri kekuatan pada kita untuk kita amalkan apa yang kita belajar pada hari ini, dan kita ambil aktibar dan kita sampaikan kandungan insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husnal ibadatik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.